perbezaan antara ada 3 control structure. Okay. Alright, so the main purpose topik ni adalah untuk to explain the purpose control structure. Okay, so setiap satu control structure dia ada tujuan dia. And then appropriate control structure in problem solving. Okay, there is 3 control structures. Okay, types of control structures: sequence, selections and repetitions. Kamu nampak sequence, selection and repetitions. Okay, kita tengok apa beza antara sequence, selections and repetition. Okay, untuk repetition ni kadang-kadang saya sebut looping Okay, kadang-kadang saya sebut looping, kadang-kadang saya sebut repetition. Semua benda yang sama. Okay. Baik, kita tengok yang pertama iaitu sequence. What is the sequence? Sequence perform actions one after another in sequence. So maknanya line by line. So komputer akan compile based on line by line. Selepas line 1 dia akan pergi line 2, line 3, line 4 in sequence. So dia tak akan skip. Dia tak akan skip. Kalau coding kita ada let's say 100 lines. Okay, 100 lines. So maknanya setiap lines komputer akan execute. That is sequence. Okay. Kemudian selections. Okay, selection, the program can decide which statements to execute based on conditions. Based on conditions. So program akan execute the selected lines only. Contoh, let's say kita buat ada 10 lines untuk program. Okay, maybe line yang ke 1 sampai 5 dia akan skip. Faham? 1 sampai 5 dia tak akan pergi. Dia tak akan execute. So dia akan pergi, dia akan execute, dia akan compile line 6 sampai 10 saja. That is selections based on conditions. Kalau condition tu kata, okay, execute lines 6 until 10 and then dia akan pergi pada 6 until 10. Select. Dia akan select the last 5 lines tu. And then kalau program tu kata execute lines 1 until 5 only. So dia akan pergi 1 to 5 only. That is selections. Okay, dia memilih. Okay, then the last one is repetitions. Repetitions or looping. Okay, repetition ni kita tahu daripada words pun kita dah tahu dah. Repetition is a repeat the process, repeat the executions. Okay, repeat the process. So let's say katalah kita minta kita buat satu program ada 10 lines dan kita minta dia lines 6 to 8 contoh. Line 6 to 8 repeat 100 times. So maknanya komputer ataupun compiler akan pergi lines 6, 7, 8 100 times. That is repetitions. Okay. So saya rasa kelas BC3 dengan BC4 yang dah ada lab, saya rasa dah boleh faham kot. Boleh lebih faham kot kan, sebab kamu dah buat coding kan, dia ada banyak lines tu. Okay, ini adalah purpose So yang kotak di atas ni, this is a purpose. Purposes. Okay, kita tengok di bawah. Di bawah ni, this is how it works. Bagaimana sequence bekerja, bagaimana selection bekerja, bagaimana repetitions punya compiler bekerja. Okay, so the first one is sequence. Okay, in sequence, all actions or all line codes will be executed non-skip. Okay, semua lines akan dia execute from line 1 until end. Kalau kita ada 1000 lines kita buat, then from first line until 1000 lines dia akan execute. Okay, that is sequence. Tidak ada line yang skip. Okay, kemudian the second one is selection. Selections only lines code, only lines or actions will be executed. If conditions are met, other lines skip. Okay, contoh hanya line yang tertentu saja dia akan execute.
dan line yang selainnya dia tidak akan buat, dia tak akan pergi, dia tak akan execute, dia tak akan compile. Contoh yang saya sebut tadi, let's say kita ada 10 lines, kita bagi arahan dia supaya line 6, 7, 8, 9, 10 yang execute. So compiler akan pergi 6, 7, 8, 9, 10 sahaja. So dia tak akan pergi 1, 2, 3, 4, 5, 6, tak akan pergi line itu. Okay. Contoh yang lain yang lebih mudah ialah biasanya selection ni kita pakai if. Okay. If A greater than B, contoh so dia akan execute. Kalau A greater than B is true, so dia akan execute action 1. If else, kalau A greater than B is false, then dia akan execute action number 2. Okay, so based on conditions, this is conditions. Okay, based on condition, whether the condition is true or false. Macam tu juga tadi, kalau saya kata execute line 6 until 8, kalau dia false, then kalau jawapan dia false, dia akan pergi 6 until 8. Okay. Next, repetitions. Repetitions execute statement repeatedly while the conditions is met. Is true. While condition is true. Okay, maksud dia kita bagi satu syarat. Jika syarat itu true, dan kita bagi arahan, okay, line 6 until 8 repeat 100 times. Contoh. Okay, kita bagi syarat. If syarat is true, dan kita bagi arahan dia repeat line 6 until 8 100 times. So dia akan buat line 6 until 8 100 kali. Okay. Jelas tak? Respon? Okay, laju sangat ke? Okay, jelas Alright, itu adalah ayat simple sekali saya pakai. Sequence, selections and repetition. So you imagine kita ada satu coding yang panjang, maybe ada 100 lines atau 200 lines. Okay, kalau selections, kalau sequence dia macam mana? Okay, kalau selections dia macam mana pula? Ada lines yang dia akan skip, ada lines yang dia tak akan execute. Kalau sequence dia akan execute every lines, each line dia akan execute from top to bottom, bukan dia bawah ke atas top to bottom. Kalau repetitions, dia select line and then line itu dia akan buat repetitions. Dia akan buat banyak kali line itu sahaja, bukannya the whole lines. Kita boleh buat the whole line, tak ada masalah, based on situations. Okay. Okay. Bagaimana kita nak menulis IPO untuk sequence, selections dan repetition? Ini sangat penting. Sebab markah sangat tinggi. Okay, selalu keluar. How to write sequence, how to write IPO in selections, and how to write repetitions. IPO in repetitions. Okay, yang pertama sequence. Okay, sequence bila kita nak menulis IPO, input, process, output, dan kamu letak words calculate. Calculate what? Okay, based on what? Based on what? Okay, contoh. Katalah saya nak cari BMI. Okay, untuk dapatkan BMI, kita perlukan apa? Weight dan juga height. Okay, so untuk IPO dia, calculate, contoh BMI, kita nak kira BMI dan kita calculate BMI based on apa? Based on input. Apa input dia? Weight
and height. Okay, calculate BMI based on weight and height. Okay, itu adalah sequence. Okay, then selections, dia berpilih. Okay, contoh, let's say BMI, okay, mark. Kita markah mark greater than 18 A. Okay, mark less than 79 B. Contoh, ini lulus pass. And then mark less than 70 is fail. Okay, pass and fail. Okay, selections. Baik, dia ada dua lines contoh. Dia ada dua lines. Okay, yang pertama pass dan yang kedua fail. Okay, pertama pass, yang kedua fail. Okay, so ayat dia determine pass or fail. Okay, kita nak kenal pasti ni. Kita nak memastikan sama ada pass atau fail. Based on apa? Based on mark. Okay, this is determine. To determine pass or fail based on mark. Okay, baik, untuk repetitions. Okay, repetitions, calculate or determine BMI. Contoh, BMI repeat until 24%. Let's say, okay, repeat until 24%. So ini dalam arahan ini, okay, dalam arahan ini dia akan calculate BMI punya pengiraan untuk 24 orang. So dia akan repeat lah calculation BMI tu. Repeat sampai 24, dan dia akan stop. Okay, is it clear? Tolong respon. Okay, good. Okay, good. Baik, untuk sequence, tadi kita guna BMI. Okey, untuk sequence, untuk penulisan pseudocode, tadi IPO. Okey, tadi penulisan IPO. Okey, saya lupa. Baik, untuk penulisan IPO ni perlu ada input, proses, and output. Okey, bagaimana nak menulis ni? Nanti kita akan jelaskan semasa tutorial. Okey, untuk sequence, untuk selections dan untuk repetitions. Okey, dia berkait dengan calculate, dia berkait dengan determine, dan dia berkait dengan repeat. Okey. Baik, untuk pseudocode. Untuk pseudocode, sequence tak ada masalah. Sequence dia akan letak untuk pseudocode, semua mesti bermula dengan start dan berakhir dengan end. Ini saja sudah dapat satu markah. Kamu tulis start, end, sudah dapat satu markah. Okey, untuk sequence tadi dia akan execute line after lines. Okey, line after lines, no line is skip. So maknanya apa? Dia akan buat, the first thing is dia akan masuk action number 1. Dia akan execute line number 1. After that dia akan pergi line number 2, line number 3, line number 4, and until at the end of the line. That is sequence.
Okay, start with word starts, end with end words. Okay. Untuk selections. Baik, untuk selection perlu ada perkataan if. Perlu ada if. Follow by conditions, barulah line itu. Okay. And then perlu ada perkataan else. Else jika perlu, kalau tak ada pun tak apa. And then action number 2. Action number 2. Dan akhir sekali apabila sudah habis dia selection, kita letak and if. And if. Okey, contoh. If saya letak satu condition kat sini. If mark less than 40. Nampak tak saya punya pen? Nampak tak gelap Okey. If mark less than 40, so apa action yang perlu dibuat? Agak-agak lah. Kalau markah kamu bawah 40, apa yang dia punya consequence dia? Okey, fail. Yes, fail. Fail. Okey. Else, kalau else selain daripada 40, yes, pass. Ini. Nampak tak? Okey, katalah markah saya. Okey, saya tukar color lah sikit. Tak nampak lah. Okey, katalah mark saya adalah 80. So, dia berada di action yang mana? Yes. Kalau markah 80, maknanya adakah dia masuk dalam mark greater than less than 40. So, mark is 80. Mark is 80. Adakah 80 less than 40? True or false? False. Okay, the answer is false. Kena fahamkan betul-betul. Adakah 80 lebih kecil daripada 40? Itu maksud dia. So jawapan dia adalah false. Okay, false. So apabila false, dia tidak akan pergi pada action number 1. No, dia tidak akan pergi ke action number 1. Dia akan pergi ke action number 2. Dia akan pergi pada action number 2. Sebab apa? Markah dia 80. So dia mesti pass. Dia mesti pass. Okay. Okay, contoh yang kedua. Saya nak kamu fahamkan betul-betul yang ini. Okay, contoh yang kedua. Katalah markah saya 20. Apa ni markahnya ni? Okay, markah saya 25. Okay, mark less than 40. Mark saya ialah 25. Is it 25 less than 40? Yes or no? True or false? True. Yeah, true kan? Kalau true, yes, kalau true dia akan pergi line di bawah dia. This is true. Okay. Dia akan pergi line action 1 and then dia akan tidak pergi action 2. No, dia tak akan pergi. So dia akan skip terus ke bawah. And if. Okay. So kalau false, dia akan skip atas. Kalau true, dia akan skip di bawah. Based on conditions. Based on conditions. Okay. Next. Yang ni panjang sikit. Saya akan ringkaskan saja. Repetition. Repetition ni saya lebih suka kalau buat dekat masa tutorial nanti.
Okey, repetitions. Untuk repetition dia ada 3. Initial counter, conditions dan juga updating counter. Ada 3 elements yang penting. Initial counter, conditions dan updating counter. Okey, cara penulisan dia start, initial counter, while. Okey, untuk repetition menggunakan while. Perkataan while, W-H-I-L-E. Untuk selection dia menggunakan perkataan if. Dan penulisan dia mesti ada else. If. Ada else pun boleh, bergantung. Okey, kalau ada else, else lah. Kalau tak ada, tak adalah. Tapi dia menggunakan if. Kalau selections, kalau. Kalau ini, jadinya ini. Kalau ini, jadinya ini. Macam tu. Okey. Untuk repetition, perkataan dia adalah while. Okey. While condition dia betul, true. Okey, kalau condition dia menghasilkan true, so dia akan pergi pada line action number 1. If the condition is true. If condition is false, kalau dia false, dia akan skip action 1. So dia terus kepada action number 2. Okey, ini kalau false. Boleh. Okey. So kesimpulannya untuk selection dan repetition, kamu kena tengok conditions. Sama ada conditions ini menghasilkan true ataupun false. Itu sangat penting. Dan condition ini menggunakan logical operator. Okey. Kalau dia true dia gimana? Kalau false dia gimana? Alright. Next. Ini dia punya flowchart. Okey. Yes. Ya. Ya, perlu juga. Itu nanti saya detailkan dekat tutorial. Yang saya cerita ni adalah dia punya engine dia. Apa? Ni dia punya engine dia. Kalau yang dekat tutorial nanti kita akan combinekan semua sekali. Senang. Okey, saya kena face to face dengan kamu. Saya nak pastikan kamu dapat. Okey. Sebab masa ni kamu dengar dan baca dulu. Alright. Ini adalah idea. Dia punya idea. Okay, next. Baik. Flowchart. Ni satu hal juga flowchart ni. Okay. Flowchart ni kamu kena tahu, kena ingat dia punya shape of boxes. This one. Kamu kena ingat semua ni. Okay. Kena ingat dia punya shape. Untuk yang kapsul, untuk yang rectangle, untuk yang parallelogram, untuk yang cylinder, diamond. Kamu kena ingat ni. Ni semua fungsi dia apa. Okey, kat sinilah yang kita akan apply. Okey, kita akan apply dia di sini. Di sini. Okey, di flowchart. Okey, untuk sequence tak ada masalah. Sequence bermula dengan start. So this is capsule. Okey, bentuk dia kapsul dan di dalamnya mesti ada perkataan start and then follow by arrow down. Okey, kemudian action 1. Action 1 bergantung kepada apa? Sama ada dia adalah input ke, proses ke, output. Depend. Okey, kalau dia proses, dia mesti rectangle. Kalau dia input ataupun output, dia mesti parallelogram. This is parallelogram. This is rectangle. Okay. Ini adalah proses. Ini adalah input ataupun output.
Okey, action dia yang mana satu. Okey. Contohlah saya bagi kita katalah action dia proses. So proses yang pertama, proses yang kedua dan proses yang terakhir. Macam tu. Okey, tu proses, tu bentuk dia. Alright, untuk selections, untuk selections dia ada conditions. Dia ada conditions. Begitu juga dengan repetition, dia ada conditions. Okey, untuk selection dia ada dua anak panah. Anak panah untuk false dan anak panah untuk true. Okey, always remember that condition punya shape dia akan keluar dua anak panah. Kalau kamu buat satu anak panah untuk diamond ataupun condition, salah. Kita ingat tu. Hanya diamond saja yang mengeluarkan dua anak panah. Shape lain tidak ada. Kena ingat. Rectangle tak ada, square tak ada, oval tak ada. Okey. Baik. Baik, tengok condition dia. Untuk tengok selection. Okey, conditions. If conditions is true, so dia akan pergi action number, dia akan turun bawah pergi action number 1. This one. Dia akan skip action number 2. Skip. Kalau dia true. Okey. Kalau dia false, kalau dia false, dia akan pergi ke action number 2 dan dia akan skip action number 1. Itu yang saya sebut tadi mula-mula. Kalau dia true, dia akan execute line 6, contoh 6, 7, 8, 9, 10. Contoh. Dia akan skip 1, 2, 3, 4, 5. Kalau dia false, dia akan execute 1, 2, 3, 4, 5. Tapi dia akan skip 6, 7, 8, 9, 10. Dia akan skip. Okey, itu adalah selections. Okey, dia select mana yang true sahaja. Mana yang true sahaja. Okey, next repetition. Okey. Repetition, initialize counter. Contoh, saya letak initialize counter, kita letak satu variable, counter kita adalah huruf I. Okey, I initialize kita bermula dengan 0. Yang ni perhati betul-betul. Saya rasa tak perlu kot saya terangkan. Kita terangkan, saya akan jelaskan esok lah yang ni. Okey, repetition saya akan jelaskan esok. Sama juga, okey, sama juga macam selection, repetition ni. Tengok condition dia. Condition dia ada true dan dia ada false. Jika dia true, dia akan pergi pada action number 1 dan di update counter dia akan ulang balik naik ke atas. Okay, and then dia check conditions. Kalau condition ni true, dia akan turun semula, update counter, naik balik ke atas. Kalau true, turun lagi action 1. Okay, then update counter dia akan tambah satu lagi. Okay, dia akan bertambah, counter itu akan tambah. Kemudian dia naik balik ke atas. Sampai bila? Sampai dia menjadi false. Apabila condition itu false, dia akan pergi pada action number 2 and then dia akan stop looping. Okay, so repetition dia akan repeat proses yang ini. Nampak yang saya buat tadi ni. Okay, update counter naik atas, update counter naik atas, pergi condition, dia ulang balik benda tu. Okay, next. Okay, yang ini cerita dia panjang. Saya lebih suka kalau buat di Dewan nanti. Okey, cerita dia sangat panjang. Nanti kita akan buat. Okey, next. Okey, macam mana kita nak kena pasti satu masalah tu adalah sequence, selections ataupun repetitions. Okey, cuba baca yang ini. Bolehkah anda kenal pasti yang mana satu sequence? Okey, ini kotak nombor 1, kotak nombor 2, kotak nombor 3. Yang mana satu sequence,
mana satu selections dan yang mana satu repetitions. Nampak tak semua? Okey, saya minta kamu baca sekejap. Kemudian bagi tahu saya yang mana satu sequence, selection dan repetitions. Okey, dapat? Okey, repetition yang mana? Yes. Senang kan? Kita dah kenal. Okey. Repetition number 3. Okey, sequence. Sequence. Satu ke dua? Ada jawab nombor 2, ada jawab nombor 1. Okey. So, yang ini nanti, okey. Sequence nombor 1. Nombor 2 adalah selection. Macam nak kenal sebab kalau kamu tengok sini dia ada if. Kan? Okey. Nombor 3 of course repetition sebab dia nak 24 classmates. 24 classmates. Okey. So, ni adalah problem dia. Esok kita akan buat waktu tutorial. Okey guys, itu sahaja untuk hari ini. Saya dah terangkan purpose dan juga how it works, sequence, selection dan juga repetitions. So, harap kamu faham. Okey, itu sahaja. Thank you. Okey.